Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejiwa. Saya Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri di Klinik Pakar Alam Minda. Syukur kehadrat Ilahi atas kesempatan yang diberi untuk kita bertemu lagi di Jiwa, di TV Al-Hijrah. Sokongan dan sambutan musim pertama lebih dari dicangka. Jiwa musim kedua, matlamat tetap sama dan konsepnya juga serupa, untuk kita replikasikan suasana di klinik ke pentas jiwa. Diharapkan dengan perkongsian pengalaman oleh para pejuang ini dapat menambah ilmu tentang kesihatan mental dan penyakit mental. Juga menjadi inspirasi kepada mereka yang masih diuji. Dan sebagai Presiden Persatuan Psikiatrik Malaysia, adalah menjadi satu amanah untuk saya meneruskan perjuangan membasmi diskriminasi terhadap pesakit dan ahli keluarga, agar tiada lagi stigma di antara kita. Kalau kita tak mampu menghulurkan bantuan, sekurang-kurangnya tidak menambah lagi bebanan. Bukan sekadar memberi pendapat, dengarlah dahulu apa yang dikongsi. Dengar untuk memahami, bukan untuk menghakimi. InsyaAllah dalam masa 30 minit ini, kami akan membawa anda untuk merasai pengalaman sebenar sesi konsultasi yang dijalankan di klinik psikiatri. Itulah yang kita cuba lakukan. Ayuh, saya kenalkan klien pertama di Jiwa musim kedua, menerusi topik self-diagnosis, Google kata, aku gila. Studio kita ada Haziman Huzair, pria berusia 34 tahun, kacak orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haziman. Saya suka bahagian kacak orangnya. Oh ya, Haziman. Nak panggil apa ni? Panggil Hiz saja. Hiz, saya Hazli. Ya. Okey, terima kasih datang. Sama-sama, terima kasih kerana menerima saya. Jadi bukan senang ni, orang kata Hiz ni glamour, popular. Alamak. Okey, saya juga tahu yang orang kata juga Hiz belum pernah jumpa doktor psikiatri lagi. Sebenarnya doktor Google ke? Betul ke? Belum. Baru-baru ni yang saya jumpa, sebab nak tunggu jumpa Dr. Hazli ni, banyak perkara yang dah berlaku. Oh ya. Banyak permainan emosi dah berlaku, tetapi 2 minggu sebelum ni saya dah jumpa kaunselor lah. Jadi apa perasaan bila jumpa doktor sebenar ni, bukan doktor Google? Bukan Dr. Google. Dia macam ni tau. Bila kalau kita, dia ibaratnya macam demam. Demam berkali-kali, kita self-medicate tau, makan Panadol apa semua. Ingatkanlah ni sedih kejap je apa semua. Tetapi bila bermain dengan emosi apa semua ni, banyak benda yang bersepah dalam kepala. Bila benda bersepah dalam kepala tu, dia seolah-olah hidup ni macam tak tersusun. Faham kan maksud saya? Dia macam tak tersusun tau. Tapi sudahnya bila dah jumpa orang yang tahu apa yang mereka, silah diorang belajar, diorang professional, they know what they're doing. Betul. So maksudnya for the first time in my life, bila emosi tu dinampakkan dan diatur secara berstruktur tau. For the first time. Jadi bila jumpa pakar yang tahu, kita boleh atur semula apa yang berserabut tu. Betul. Jadi macam tukang atur balik pakaian dalam almari lah macam tu. Iyalah. Okey, jadi kan Hiz, boleh tak kalau saya nak tahu dan pada cerita pada yang mendengar kan, apa yang Hiz alami yang buatkan Hiz mencari jawapannya tu dekat internet tu? Apa gejala-gejala, simptom yang Hiz alami? Okey. Ada beberapa, macam mana nak mula Okey, bermula dengan lepas daripada SPM. Yang ni saya tak pernah bercerita lagi ke pernah bercerita, saya tak ingat dah. Dekat social media platform saya pernah bercerita ke tidak, iaitu lepas daripada SPM saya ada isu bulimia serta anoreksia. Lepas saya dah jadi TV host, saya merasakan saya ada apa tu dia panggil body dysmorphic disorder.
Body dysmorphic disorder. Benda berat kan? Berat. Sebab itu lagi cakap Google tu memang power. Google memang power. Kalau saya pun, kalau orang tu datang jumpa saya, ambil masa lebih daripada sekali kot nak diagnose body dysmorphic disorder. Power betul Google. Itulah. So whatever it is yang and then after that baru-baru ni is berdasarkan ujian DASS lah kan, macam katanya severe depression, lepas tu mild stress ke, and then mild anxiety, macam itulah. Jadi maksudnya Haze cuba mencari apa jawapan kepada persoalan yang tanya apa yang aku alami ni. Betul. Adakah aku alami ni satu yang orang lain alami juga ataupun di luar daripada kebiasaan. Okey, saya nak tanya, bila Doktor Google kata Haze ada body dysmorphic disorder, apa perasaan Haze waktu tu? Dia bukan macam dia just nak, saya just nak satu label. Okey, sebagi saya bagi sedikit konteks lah kepada orang-orang dekat luar sana. Apa yang berlaku adalah saya pernah cerita benda ni dekat media sosial saya yang bila saya berkecimpung dalam dunia hiburan, banyak prosedur-prosedur yang saya buat pada wajah saya serta badan saya, sehingga menjadikan wajah saya itu nampak seperti tidak bukan macam manusia biasalah. Nampak macam memang kau ni buat muka. Kau buat something kat pipi kau, kat mata kau, macam-macam. Ya, ada gambar. In fact ada gambar dekat Google muka saya begitulah. Okay. Tapi Haze tak ada buat apa-apa kan? Apa dia? Yang macam tu memang tak ada apa-apa, cuma ada perasaan yang rasa macam tu. So apa yang berlaku adalah seperti seolah-olah macam saya ketagih dengan benda tu. Saya seolah ketagih dengan benda tu, tapi macam benda ni wujud ke? Okey. Haze, boleh saya nak kepada mereka di luar sana mungkin bertanya apa body dysmorphic disorder tu kan? Sedikitlah saya nak bagi penerangan. Body dysmorphic disorder adalah satu condition atau keadaan di mana mereka yang alami itu, mereka ada bukannya obses, tapi dia memberi penumpuan yang lebih tentang bahagian badan mereka, terutama rupa paras ke, yang dia orang rasa ada sesuatu tak kena. Tetapi tak kenanya sikit, tapi rasa tak kena tu banyak. Itu sampaikan dia orang buat macam-macam untuk apa? Untuk memperbetulkan benda itu. Sampai ke tahap yang Haze guna tadi, ketagih. Itulah yang buatkan jadi tak selesa dan boleh membuatkan kita sampai ada anxiety yang berlebihan kan? Okey. Saya nak tanya Haze kan, apa yang Haze lepas dapat tahu tu dan rasa adalah tanda-tanda ni pada aku juga, apa yang Haze lakukan selepas itu? Okey. Pentingnya pada saya lah, proses yang saya alami tu, pentingnya untuk saya tahu yang saya ada label tu. Apa-apa sajalah, tak kisahlah dia nak panggil saya BDD ke, BAP ke, whatever it is that it is. Sekurang-kurangnya saya tahu that saya ada masalah. Sekurang-kurangnya memberi sedikit kepastian dan bermulalah untuk faham lagi dan membuat sesuatu selepas itu. Yes, correct. Okay. Sebab apa efek perkara tu kepada saya, efek dia boleh tahan lah. Terutamanya kepada wallet lah, kepada duit lah. Bukan murah tau nak buat prosedur-prosedur dekat muka apa semua ni. Ya, cuma saya beruntunglah prosedur tu tidak permanen. Okey. Ya. Haze, saya nak tanya soalan ni. Haze dah tahu apa label ataupun diagnosis itu, dah tahu, dah gunakan bantuan untuk nak memulihkan. Apa yang menghalang Haze untuk berjumpa pakar psikiatri ataupun klinikal psikologis ataupun kaunselor untuk mendapatkan kepastian? Okey, jangan jawab lagi. Kenapa? Kita berhenti seketika. Jadi, kepada mereka di luar sana, pastikan bersama kami nak dengar apa Haze punya jawapan selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali ke jiwa. Bagi segmen kedua, saya ingin menjelaskan sedikit tentang self-diagnosis, iaitu kita membuat pemeriksaan dan memberi diagnosis kepada diri sendiri apa yang kita alami. Memang ramai yang membuat begini. Dan kita tahu benda ini kerana ada banyak faktor yang menyebabkan kita melakukan ataupun self-diagnosis ini. Nanti kita dengar daripada Haze apa faktor-faktor itu.
kenapa saya pilih untuk tidak pergi ke klinik apa dia panggil tu, psikiatri ke, psychiatrical psikologis counselling ke, ke psychiatry dia adalah sebab mahal. Okey. Perkataannya dekat sini adalah mahal. Sampaikan saya cakap macam baik aku jadi gila daripada aku jadi bayar mahal macam ni. Sanggup jadi gila tau. Sanggup jadi gila. Tapi sanggup jadi gila asalkan tak apa-apa. yes. Jadi dia benda ni dia menjadikan saya pada masa yang sama terkilan sebab it's as if macam sebab kita tahu kesihatan tu penting. Tetapi yang kita tahu adalah kesihatan secara fizikal tu is accessible. Tetapi kesihatan mental tu dia tak accessible tau. Wow. Pada saya itu betul, pendapat saya. Memang betul sebab kalau kita sakit kaki, kita tahu nak pergi ke mana. Kalau kita sakit hati, sakit hati tak apa lagi. Sakit ni. Betul. Jadi memang betul sebab kita tidak dapat ilmu dan penerangan ataupun kita punya awareness tu kan tentang di mana nak mulanya untuk mendapatkan itu. Sebab itu orang pergi ke Google. Ya. Tapi saya nak komen sedikit pasal mahal tu. Okey, kejap lagi kan betul ke mahal. Jadi salah satu yang kita kena fikirkan mungkin bahayanya apabila kita buat self diagnosis ini, bahayanya bukan apa. Kerana kita tidak pasti diagnosis itu betul ataupun tidak. Dan bila kita tak pasti, ada kemungkinan untuk diambil kesempatan oleh orang lain apabila dia sedar yang mereka ini begitu vulnerable. Vulnerable tu maksudnya kita dalam keadaan yang orang kata tidak menentu tu akan sentiasa diambil kesempatan. Kedua, peluang untuk kita mendapatkan diagnosis pada peringkat awal tu sudah pupus ataupun dah hilang dah. Peluang itu dan peluang untuk kita kurangkan komplikasi itu sudah hilang dan tanpa kita sedar juga bukan semua penyakit minda psikiatri psikologi ini hanya berdasarkan ataupun puncanya psikologi, ada juga disebabkan oleh physical symptoms organik tu. Dan kalau kita detect itu, kita investigate, rule out, pastikan tidak, banyak benda yang kita boleh elakkan. Jadi sebenarnya kalau kita dapat pengesahan, kita bukannya rugi, kita boleh jimat duit lagi. Jadi faktor kos tu juga satu benda yang tidak tepat. Kerana kita kan, mitos tu sebenarnya lagi mahal nak pergi jumpa mereka untuk nak cantikkan muka, pergi untuk nak otot-otot yang lebih besar, lagi pada berjumpa mental health professional. Untuk kerana apa? Kerana kita kena tengok kesan efek jangka masa panjang kalau kita tak dapat rawatan awal. Tapi kita tidak dapat penerangan yang betul. Dan kita tahu juga ada yang ambil kesempatan yang buatkan dia nampak mahal. Kalau saya nak tanya sendiri kan, suplemen, krim-krim untuk apa semua tu dan untuk protein yang ambil untuk nak mengekalkan fizikal, harganya berapa? Harga dia memang lebih mahal daripada satu sesi untuk berjumpa dengan doktor psikiatri atau psikologi. Dan dia jumpa kaunselor itu kan? Yes. Tapi tak mahal sangat kan? Tak, dia buat promosi RM80 je. Tapi buat online lah. Tapi ada yang memang perkara seperti itu memerlukan untuk jumpa mingguan. Betul. Betul. And bila mingguan tu, contohnya kalau kita terima the average package of RM250 sekali satu sesi, kalau sebulan ada 4 minggu, kalau 4 dah. Jadi saya memang setuju juga faktor kos itu pun perlu diambil kira. Sebab itulah kita kena push untuk insurans untuk membuat untuk bantuan untuk buat coverage untuk mereka yang memerlukan sesi contohnya sesi kaunseling ke kan, psikoterapi itu yang selama kurang-kurangnya perlukan 10 ke 15 kali. Memanglah banyak. Tetapi kita kena tengok dia punya kesan kalau kita tak dapat pengesahan dan dapat rawatan awal tu, dia punya kosnya lebih mahal. Itu dah selalunya yang kita tidak sedar juga. Insurans tak cover? Untuk penyakit mental setakat ni bukan semua insurans. Dan itulah yang kita kena push atau kita kena sama-sama berjuang untuk memastikan kita dibantu dari segi insurans punya
coverage ni. Itulah accessible lah. At least make it accessible to everybody. Betul, betul. Dan kita kena teruskan macam inilah. Kita kata apa? Conversation, perbualan tentang apa yang diperlukan untuk kita lebih faham tentang sesuatu yang sebenarnya common pun, sebenarnya yang biasa dan ramai juga orang alami benda macam ni. Okey, saya nak tanya. Katalah sekarang ni kan, bila saya letak cermin di depan ni, Okey. ni depan ni ada cermin, apa yang bila Haze tengok muka Haze, apa yang Haze nampak? Apa yang saya nampak, maksudnya daripada segi fizikal ke? Ya. Pertama sekali aku kena cukur hari ni sebab tak shift. Tapi saya hanya nampak seorang yang macam cuba just to go through his life on a daily basis, try to be happy. Sekurang-kurangnya bangun tu gembiralah, kan? Bangun tu gembira tu macam adalah fungsi aku nak hidup hari ni kan, macam tu. Lebih kuranglah. Okay. Dan apa paras rupa yang dulu yang menjadi satu yang obsesi yang kepada ideal lah, itu. ideal. Apa yang Haze nampak pada benda itu sekarang? Kalau saya letak cermin pada depan muka Haze sekarang. Okey, so kalau hari ni nak compare dengan dululah, saya ada macam-macam ideal, ya. Saya nak kulit licin macam telur, kan? Hidung mancung macam burung puyuh, kan? Macam-macam nak, kan? So sudahnya muka jadi pelik. Tapi hari ni saya tengok dekat cermin, saya hanya cakap macam okey. Okey je. Saya macam okey, here I am, aku ada dekat sini, sekurang-kurangnya engkau tidak mengalami kecacatan kekal dengan apa yang kau telah lalui sebelum ni. Okey. Jadi dalam arti kata lain, Haze sekarang sudah menerima Haziman Huzair seadanya. Betul. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya. Itu belum lagi jumpa psikiatri tu. Yelah. Okey. Jadi jiwa akan berhenti seketika bersama kami selepas ini. Kita kembali lagi di Jiwa. Untuk segmen terakhir, kita ingin mendengar apakah pesanan daripada Haze untuk mereka di luar sana yang sudah dapat label ataupun information tetapi masih tidak mendapatkan ataupun membuat langkah seterusnya. Apakah nasihat Haze untuk mereka di luar sana? Pesanan saya adalah okey, nak cari information tak salah. Kan, there's never wrong to find more information. Terutamanya nak tahu tentang diri sendiri tu. Sekurang-kurangnya kau tahu what is happening to yourself. Itu yang pertama. Yang kedua, dah tahu you have a problem, jangan simpan. Kata nak selesaikan masalah, jangan simpan. Bila kita tak keluarkan that toxicity daripada badan, macam mana toxicity tu nak keluar? Betul. Yang ketiga adalah bila dah tak mahu simpan, nak berkongsi dengan orang yang bijaklah. Orang yang tahu dan orang yang pandai. Sebab setengah orang ni kalau kita kongsi macam aku ada problem lah, the first thing that they do, kau suruh pergi semayang. You know, as if like macam aku tak semayang ke sebelum ni? Betul tak? Betul. So macam okey. So yang memberi nasihat tu pun perlu bijak sikitlah dan perlu ada sifat empati kepada orang yang mempunyai masalah. Itu pentingnya mendengar itu kan? Ya, jangan betul. terus menasihati tanpa mendengar terlebih dahulu. Betul. Okey, kepada mereka yang ada buat self diagnosis yang dah dapat ilmu, apa yang Haze punya nasihat untuk mereka? Macam Haze self diagnosis tapi selepas itu you ada usahanya. Ya. Jadi apa nasihat pada mereka yang hanya bergantung kepada self diagnosis? Okey, saya cukup marah kalau orang self diagnose. Ya. Tapi ironi dia dekat sini adalah saya sendiri buat. Ya. Okey, kenapa dia ironi dekat situ? Saya sendiri buat sebabnya macam saya perlukan informasi tentang diri saya. Tetapi I self-diagnose to know that if I have a problem, adakah betul saya mempunyai masalah ataupun saya ni mengada-ngada? Yang saya punya isu dekat sini adalah mereka tahu mereka sakit, mereka sudah self-diagnose tetapi tidak ada langkah terus. Betul. Itu yang saya marah kan. Macam engkau nak dibantu ke tak? Itu je persoalan. If you do not want to be helped, habis tu
Betul. Lepas tu dah mula pula memberi nasihat. Betul lah Itu tu. lagi lagi tak Sudah patut kan. pula. Okey, Hez, terima kasih banyak-banyak. Ini kena jumpa lagi ni. Rasa bukan masalah ini saja, banyak lagi ni Hez. Ya. Banyak terma-terma dah keluar tadi kan. Okey. Terima kasih klien pertama Jiwa Musim Kedua di atas perkongsian tadi. Tidak ada bezanya penyakit psikiatri dengan penyakit kronik yang lain. Kita kesan awal lebih mudah untuk dikawal. Jimat masa juga belanja. Rumusan saya pada minggu ini, penyakit psikiatri walaupun lukanya tidak kelihatan, sakitnya tidak dapat diucapkan. Sedihnya dikata mencari perhatian. Mengadulah lara pada yang tahu, bukan berkongsi di muka buku. Dan yang terakhir, beri diagnosis sendiri, takut nanti menjerat diri. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dan perbincangan kita teruskan di Clubhouse TV Al-Hijrah selepas ini. Terima kasih dari saya, Dr. Hazli, pakar jiwa anda, pakar psikiatri di jiwa, si pendengar lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa kurniaan yang Maha Esa, tak siapa yang mengerti isi hati lubuk ini. Jiwa ingin ku luah segalanya, tak siapa mengerti cerita derita yang ku alami. Oh Tuhan, tolonglah diriku ini. Kepadamu ku mohon kekuatan